Bagaimana dekatnya hari akhirat dengan kita? Cuba tuan-tuan, kalau sekarang tuan-tuan buka handphone masing-masing, saya percaya setiap daripada kalangan kita ada WhatsApp group. Betul? Kita tengok saja mana-mana WhatsApp group, berapa banyak ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hari ini sudah kita ucapkan atau sudah orang lain ucapkan. Hari-hari kepada kita, hari-hari kita jumpa dengan kematian sebenarnya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Tadi dalam salah satu grup WhatsApp yang saya ada, petang tadi waktu sedang murajaah, keluar satu mesej dalam satu grup, diucapkan tahniah ke atas kelahiran anak kepada satu orang. Semua pun ucap tahniah. Dapat masuk satu lagi mesej, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu orang saudara kita anaknya meninggal dunia. Satu kelahiran, di bawahnya satu kematian. Meninggal dunia macam mana? Dia dengan bapaknya pergi memancing di kolam, satu lumbung di Selangor. Kemudian anaknya bawa drone, kamera drone tu kan yang boleh terbang tu. Drone-nya terjatuh. Bila anaknya, budak lagi usia dalam belasan tahun, sekolah menengah, anaknya nak pergi ambil drone, termasuk dalam lumbung tadi, dan tak muncul-muncul. Selepas setengah jam, timbul jenazahnya, mayatnya keluar. Yakni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya kematian, itu bukan satu perkara yang boleh kita lari jauh daripadanya, tidak. Tapi yang namanya kematian, yang namanya pengakhiran hidup kita, kita yang akan pergi kepadanya. Bukan kematian itu satu musibah yang sekira-kira kalau sejauh mana kita boleh berlari, kita akan jauh daripada kematian, tidak. Tapi yang namanya al-maut, yang namanya kematian, hari demi hari bila sampai kepada tarikh yang waktu yang Allah tetapkan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan berganjak satu saat, tidak akan terlewat satu saat atau tercepat satu saat. Sampai kita punya time, sampai kita punya expired, kita yang akan sampai ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati. Di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, saya akhiri, di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman sedang duduk dengan pengikut-pengikutnya, ada satu orang lelaki yang asing duduk juga dalam majlisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan lelaki asing tadi ketika duduk dalam halaqahnya Nabi Sulaiman, melihat satu orang lagi dengan pandangan yang hairan. Macam tuan-tuan sekarang ni semua tengah tengok depan, ada satu orang ni tiba-tiba tengok kawan sebelah. Orang pun pelik juga. Ini orang tengah bercakap kat depan, dia pula tengok kawan sebelah, termenung tengok. Maksudnya dia datang ke majlis tadi bukan untuk dengarkan Nabi Sulaiman, tapi dia datang termenung tengok kawan sebelah. Kawan sebelah pun naik risau. Ini apa pasal Pak Cik ni tengok aku lain macam, muka pun tak pernah nampak. Dia pun datang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, ini orang tak tahu, orang asing, nampak merisaukan, tengok aku lain macam. Kata Nabi Sulaiman, kau tak tahu siapa ini? Malaikat Israel. Malaikat Israel. Kata Nabi Sulaiman, ditanya oleh lelaki, Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apa pasal kau tengok dia lain macam, tengok menghairankan? Kata Israel, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku disuruh oleh Allah dalam ilmu yang telah diberitahukan kepada aku, lelaki ini kematiannya sudah hampir, tapi yang dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan mati di sini, tapi dah dekat masanya. Dia bukan mati dekat sini, dia mati di tempat lain. Maka kata Israel, aku pun pelik, apa pasal lelaki ni masih kat sini, tak sampai lagi tempat yang dia nak mati. Lelaki ni bila dengar macam tu, dia kata kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, bawa aku jauh daripada tempat. Nabi Sulaiman ada satu mukjizat, iaitu boleh perintahkan angin untuk bawa satu orang, satu kumpulan manusia daripada satu tempat ke satu tempat yang jauh. Diperintahkan angin, bukan Nabi Sulaiman nak bawa lelaki ni lari daripada kematian, tapi supaya jadi pengajaran kepada orang lain juga. Diperintahkan angin untuk bawa lelaki ni daripada tempatnya Nabi Sulaiman ke sejauh tempat yang boleh sampai. Angin tu pun bawa lelaki ni sejauh tempat yang boleh sampai. Bila lelaki ini landing dekat situ,
malaikat Israel tunggu dekat situ. Kata Israel, sampai pun kau kat sini, kau sepatutnya kena mati dekat sini. Itu yang aku pelik tadi, apa pasal kau duduk situ? Dicabut nyawanya di situ. Qul innal mautal ladzi, maut ini bukan satu yang boleh kita lari daripada yang tidak. Sampai kepada waktunya, kita yang akan pergi ke tempat tersebut. Oleh yang demikian hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, yang namanya hari akhirat akan bermula akhirat kepada kita. Step yang pertama hari akhirat, sebaik datang kepada kita kematian. Semua perkara yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang hari akhirat, kita akan melihat live ketika datang kepada kita kematian. Tidak kira orang itu orang beriman, tidak kira orang itu kufur kepada Allah sekalipun, ahli taat, ahli maksiat, semuanya akan menghadapi kematian yang tidak ada seorang pun yang mampu menafikan. Hatta ketika berlaku Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah di Mesir. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya nyawa dah sampai ke sini, dah tinggal sikit lagi nak dicabut oleh malaikat. Waktu itu Fir'aun pun melihat dahsyatnya kematian, mengaku surrender, amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Yang dulunya Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya, aku Tuhan yang paling hebat di atas muka bumi. Tapi nak jumpa Israel takut. Israel jumpa depan mata, nak tarik nyawa dah surrender dah. Orang yang mengaku sebagai Tuhan, bila nak mati akan melihat kebenaran apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam peperangan Badar, ketika Nabi SAW habis perang Badar, orang-orang kafir daripada Abu Jahal, Utbah, Syaibah, pembesar-pembesar Quraisy yang mati dalam perang Badar, semuanya ditanam di satu lubang yang besar. Setelah ditanam, baginda Rasul SAW datang berdiri di depan tempat yang mereka ditanam, kuburnya mereka. Nabi panggil, ya Aba Jahal, ya Utbah, ya Syaibah. Nabi panggil, Nabi berbual dengan orang-orang yang mati, yang mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Nabi, ya Aba Jahal, ya Utbah, ya Syaibah, adakah kamu telah mendapati hal wajadtum ma wa'ada rabbi haqqa? Adakah sekarang kamu telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan aku benar? Maka kata Nabi, inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqa. Aku sudah lama bagi tahu kepada kamu, aku sudah lama dapati yang dijanjikan oleh Tuhan aku adalah benar. Sahabat bertanya kepada Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka dengarkah apa yang kamu cakap? Kata Nabi SAW, pendengaran mereka lebih tajam daripada kamu yang mendengar duduk sebelah aku. Mereka yang duduk dalam tanah, dalam kubur tadi lebih dengar lagi apa yang aku cakap. Setiap seorang yang ketika menghadapi kematian akan terbuka kepadanya benarnya hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah. Yang bakinya insya-Allah akan saya sambung pada round yang kedua. Allahu taala a'lam.